Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. So dalam bab 2 kebangkitan nasionalisme ada beberapa subtopik. Okey, kita akan sentuh, kita akan tengok dahulu keseluruhan apa yang ada dalam bab 2 ini. Yang pertama sekali ialah kita akan bincang berkenaan dengan maksud nasionalisme daripada pendapat tokoh luar dan tokoh tempatan. Seterusnya kita akan bincang berkenaan dengan nasionalisme di barat, termasuklah revolusi keagungan yang berlaku di England, revolusi Amerika Syarikat dan revolusi Perancis. Seterusnya kita akan bincang berkenaan dengan nasionalisme di Asia yang berlaku di India, di China, di kerajaan Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, serta Mesir dan di Jepun. Seterusnya kita akan bincang nasionalisme di Asia Tenggara iaitu di negara Filipina, di Burma ataupun Myanmar sekarang, di Vietnam, di Indonesia dan di Thailand. Dan selepas itu barulah kita akan bincang berkenaan dengan nasionalisme di negara kita. So di negara kita akan bincang berkenaan dengan kesedaran nasionalisme di negara kita, siapa tokoh yang terlibat dan sebagainya. Seterusnya kita akan bincang faktor kemunculan gerakan nasionalisme iaitu dari segi peranan agama, penulisan kreatif, media cetak dan sebagainya. Selepas itu kita akan bincang perkembangan nasionalisme, okey, perjuangan golongan-golongan intelektual, perjuangan melalui penulisan, melalui pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada kesan perkembangan nasionalisme dari segi politik, dari segi ekonomi dan dari segi sosial. So slide kali ini kita akan bincang berkenaan dengan maksud nasionalisme dahulu. Okey, maksud nasionalisme perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, juga boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan. Okey, perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara, serta gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. So perkataan dasar nasionalisme ni kalau kita translate kepada bahasa Inggeris, kata dasarnya ialah nation, maknanya bangsa atau negara. So lebih merujuk kepada nak mencapai kebebasan. Okey, sebab contohnya negara kita dijajah sejak tahun 1511 oleh Portugis, Belanda dan sebagainya. So mereka telah mengontrol kita, dah kawal kita dari segi politik, ekonomi, mengambil hasil-hasil bumi kita dan sosial, mengamalkan dasar-dasar pecah perintah dan sebagainya. Kita nak bebas daripada semua itu. Okey, so nasionalisme tidak sama antara negara dan zaman. Okey, boleh jadi disebabkan oleh pengalaman sejarah negara dan zaman itu berbeza dari segi keturunan dan agama serta dari segi bahasa dan adat resam. So kita tengok maksud nasionalisme yang kadang-kadang nasionalisme ni bukan saja berkait dengan gerakan menentang penjajahan. Contohnya revolusi keagungan di England, mereka tak dijajah tetapi mereka yang menjajah. Terjadinya revolusi keagungan di England ini ialah kerana mereka ataupun rakyat menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat, di mana pada waktu itu Raja James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi menjadi raja yang diktator ataupun raja yang berkuasa mutlak. Jadi masyarakat ataupun rakyat bangkit menentang dan terbentuklah raja berperlembagaan selepas itu. Okey, seterusnya contoh yang kedua ialah nasionalisme di China, lebih tertumpu kepada nak mengukuhkan peradaban Cina, di mana pada waktu itu Cina dikuasai ataupun diperintah oleh dinasti Manchu. So pada pandangan rakyat Cina pada waktu itu, dinasti Manchu ni ataupun kerajaan Manchuria dianggap sebagai orang luar. Jadi mereka mengatakan bahawa kerajaan Manchuria ni sudah kehilangan mandat. Jadi mereka menentang kerajaan Manchuria ataupun dinasti Manchu dan membentuk republik pada tahun 1911. Okey, kita pergi kepada pendapat tokoh. Apakah pendapat tokoh mengenai maksud nasionalisme? Yang pertama sekali ialah Hans Kohn. Tengok sikit biodata dia, lahir 15 September 1891 sehingga 16 Mac 1971, merupakan ahli falsafah dan ahli sejarah Amerika, merupakan seorang ahli teori nasionalisme yang paling berpengaruh. Okey, beliau mengatakan bahawa nasionalisme merupakan satu gerakan, satu gerakan yang meletakkan kesetiaan iaitu loyalty seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Maknanya kalau kita lahir di Malaysia, kita mestilah menumpukan sepenuh kesetiaan kepada negara kita. Itu maksud beliau lah.
Seterusnya, kita pergi kepada pendapat seorang lagi tokoh, iaitu Profesor William R. Roth. Okey, tengok sikit biodata beliau. Lahir pada tahun 1929 hingga 3 Jun 2013. Jadi Profesor William R. Roth ni banyak kali datang ke Semenanjung Tanah Melayu untuk membuat kajian berkenaan Melayu dan Islam. Beliau memperuntukkan masa selama 50 tahun mengkaji sejarah Melayu dan Islam. Antara karya beliau The Origins of Malaysia Nationalism. Selepas itu ada lagi buku yang diterjemahkan oleh Ahmad Bustamam, Nasionalisme Melayu, serta Studies on Islam and Society in Southeast Asia. So itulah karya-karya yang dikarang oleh beliau. Beliau berpendapat berkenaan dengan nasionalisme ni. Beliau mengatakan kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada ketegasan dan kesedaran diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua berlaku. Maknanya sebelum Perang Dunia Kedua berlaku, satu dekad sebelum itu, kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu ni tercetus kerana ancaman terhadap kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Maksudnya kerana penjajah-penjajah asing telah mengenepikan kepentingan orang Melayu, iaitu penduduk asal di Malaysia pada waktu itu, serta mengkontrol ataupun mengawal ekonomi negara pada waktu itu, dan timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat di tanah Melayu. Seperti yang kita ketahui, sebelum datangnya penjajah daripada barat, kita dah ada kerajaan-kerajaan Melayu, termasuklah kerajaan Melayu purba yang kita belajar bab 1 dulu. Ada kerajaan Funan, ada Champa, dan last sekali ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita tak mengamalkan dasar sekularisme ni, iaitu mengasingkan agama dalam kehidupan seharian. Alright, tu pendapat Profesor William R. Roth. Kita pergi pula kepada tokoh tempatan. Yang pertama sekali ialah Datuk Am Jaafar. Kita semua kenal beliau. Lahir 12 Februari 1895 hingga 19 Januari 1962, merupakan seorang pengasas Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ataupun UMNO, dan merupakan satu tokoh ataupun watak yang sangat penting dalam penentangan Malayan Union yang diperkenalkan oleh pihak British selepas kekalahan Jepun pada Perang Dunia yang Kedua. Beliau mengatakan bahawa kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegak dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri, maknanya kita kena merintah negara kita sendiri. Selepas itu, dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Seterusnya, kita pergi pula kepada tokoh yang kedua, iaitu tokoh tempatan kita, Dr. Burhanuddin Al-Halmi. 1911 hingga 25 Oktober 1969, merupakan pengasas Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, iaitu di mana parti ini menuntut kemerdekaan penuh tanah Melayu dan membuat satu idea atau gagasan membentuk Gagasan Melayu Raya antara Malaysia dan Indonesia. So ni ialah bendera PKMM, dan beliau juga merupakan yang dipetua Agong Parti Islam Se-Malaysia PAS yang ada antara tahun 1956 hingga 1967. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahawa perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan yang kuat, iaitu National Front. Mesti ada gerakan ataupun mesti ada persatuan yang kuat. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan Islam. Jadi tenaga yang digunakan itu mestilah kita guna untuk mencapai kemerdekaan, tetapi mestilah dengan cara yang adab sopan dan tata tertib seorang bangsa Melayu dan Islam, untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang ditenggelamkan itu. Jadi maknanya waktu dulu kita ni dah penakluk antara kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, merupakan satu kerajaan yang sangat besar pada waktu dulu. So bangsa kita sedang dijajah, ditenggelamkan. Jadi beliau berpendapat bahawa kita mestilah menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita itu. Seterusnya, tokoh yang ketiga ialah Dr. R. Suntaralinggam. Merupakan ahli sejarah dan pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Beliau berpendapat ataupun mengatakan bahawa fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini, mana nasionalisme ni merupakan seantero dunia, mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Selepas itu, untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatannya kepada rakyat. Nasionalisme menuntut kesetiaan ulung
the ultimate loyalty individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Maknanya orang yang membangkitkan nasionalisme ini mestilah mempunyai kesetiaan ulung kepada negara bangsa itu sendiri. Contoh macam kita rakyat Malaysia, sebab kita sayang kepada negara kita, setia kepada negara bangsa kita, kita bangkit menentang ataupun bangkit bersama dalam kebangkitan nasionalisme. Okey, seterusnya pendapat tokoh iaitu Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Okey, lahir 14 Mei 1933 hingga 23 Oktober 2017, merupakan salah seorang pengasas Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Okey, merupakan profesor dan ketua Jabatan Sejarah UKM. Okey, beliau berpendapat bahawa nasionalisme bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British. Benda ni bukan benda yang baharu. Nasionalisme ini, nasional Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Macam mana kayu pengukurannya? Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Pada waktu dulu, zaman Kesultanan Melayu Melaka, kesetiaan kepada raja ini merupakan titik ukur nasionalisme dalam kalangan rakyat Melayu pada waktu itu. Orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Seterusnya kita pergi kepada pendapat tokoh yang terakhir, iaitu mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Beliau dia lahir pada 28 Mac 1937 hingga 28 Mei 2019, merupakan salah seorang pengarang ataupun penggubal rukun negara yang digubal setelah berlakunya peristiwa hitam pada Mei 1969. Merupakan ahli sejarawan atau sejarawan yang terulung dan yang hebat di Malaysia lah. Salah seorang sejarawan yang terulung di Malaysia, tutor dan pensyarah Jabatan Sejarah Universiti Malaya pertama yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajarannya. Pada waktu dulu, sewaktu di Universiti Malaya ditubuhkan, kebanyakan pensyarah-pensyarah ni datangnya daripada background ataupun datangnya daripada luar negeri. Jadi banyak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar, tetapi mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim ni menggunakan bahasa Melayu sebab beliau tahu bahawa pada waktu itu peluang pendidikan ni tak terbuka luas lagi, jadi kurang kita nak tahu bahasa-bahasa penghantar yang lain. Jadi beliau menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengajarannya. Digelar ensiklopedia berjalan sejarah Malaysia, iaitu Sultan Perak pada waktu itu menggelarkan beliau sebagai ensiklopedia berjalan sejarah Malaysia. Maknanya kalau kita nak tahu berkenaan dengan sejarah Malaysia, tanya sahaja, beliau boleh jawab dengan tuntas, tepat dan fakta padu. Beliau berpendapat bahawa, tengok apa kata beliau berkenaan dengan nasionalisme. Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Beliau mengatakan bahawa orang Melayu ataupun masyarakat Malaysia pada waktu dahulu, dia dah ada satu tahap kedudukan unggul. Maknanya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun Melayu Funan ke Champa, kita dah top. Tiba-tiba kita diserang oleh penjajah barat apa semua, dan kita bangkit semula melalui perjuangan untuk kembali kepada kedudukan unggul tersebut dalam negara kita sendiri. Itu ialah pendapat mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, maksud nasionalisme ini dia banyak takrifan. Dia berdasarkan sejarah, berdasarkan corak perjuangan serta berdasarkan karisma pemimpin yang mendukung perjuangan. Jadi kita boleh kaitkan nasionalisme ini dengan perasaan cinta akan negara yang mencetuskan keinginan untuk membina negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Jadi kita boleh simpulkan bahawa nasionalisme ini ialah gerakan untuk melahirkan perasaan kekitaan dengan menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah yang bertujuan membebaskan bangsa dan negara daripada penjajahan. Dan menuju kepada satu matlamat yang sama, iaitu membina bangsa yang bersatu dan berdaulat. Itu merupakan definisi terakhir. Kita gabung semua pendapat-pendapat tokoh. Kesimpulannya, inilah maksud nasionalisme. Seterusnya kita boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan. Pergi saja di link
link di description video di bawah ada sedikit soalan yang saya sediakan. Boleh cuba untuk kukuhkan pemahaman awak berkenaan tajuk ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya, iaitu 2.2. Kita nak bincang ataupun bercerita berkenaan dengan perkembangan idea nasionalisme di barat. Ia termasuklah yang pertama sekali kita akan bincang berkenaan The Glorious Revolution ataupun revolusi keagungan yang berlaku di England pada tahun 1688. Seterusnya kita akan bincang berkenaan The American Revolution ataupun revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776 dan revolusi Perancis ataupun The French Revolution yang berlaku pada tahun 1789. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.